يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي أعتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
contoh buat seluruh umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mulianya pengorbananmu, kebaikan yang kau seru. Mulianya pengorbananmu, kebaikan yang kau seru. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Muhammad yang berjasa, Quran dan sunnahlah pusaka, menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, Mahabbah Rasul jadi perlombaan bagi sekalian makhluk Tuhan. Tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Seekor unta
النبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Beratalah doa di langit luas, teguh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar Bapak Ibu Tuan Puan sekalian di mana juga yang berada? Hari ini bersama lagi dengan Pak Haji ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita membincangkan lagi tentang pengobatan herba lah. Tak habis pengobatan herba ni kuliahnya. Masya Allah ya. Jadi walau macam mana pun Pak Haji ucapkan tahniah dan terima kasih kerana terus mengikuti. Kalau boleh ikut daripada awal ya, jangan telat-telat masuk lewat-lewat, selalu masuk lewat. Kemudian mohon maaf kerana telat. Bukan maaf kerana telat, maaf kerana masuk awal. Itu baru betul. Insya-Allah ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita memulakan perbincangan kita dengan satu isu ataupun satu masalah yang selalu kita jumpa. Bukan saja Pak Haji, di mana-mana juga jumpa. Apa dia? Bila seseorang itu mengambil obat, dia jadi sakit kepala. Dia ambil herba ni, dia jadi sakit kepala. Ni ada soalan dia. Saya baru minum obat herba tujuh angin dengan Rosella, dengan Rosel. Di Malaysia panggil Rosel, di Indonesia panggil Rosella. Tapi kepala saya bertambah sakit. Kenapa ya? Perlukah saya berhenti minum atau apa? Ini soalan yang selalu, soalan yang kita kata yang selalu digunakan, selalu ditanyakan orang di mana juga program yang Pak Haji pergi. Makan herba, ambil minum herba, sakit kepala. Apa sebabnya ya? Ingat, basicnya begini. Apabila kita mengambil sesuatu herba, dia bukan sama seperti mengambil air mineral. Kalau kita ambil air mineral, kita tak rasa apa-apa sebab air mineral pun tidak mengandungi bahan-bahan aktif yang tertentu.
ada, mineralnya ada, tapi tidak mempunyai bahan yang tertentu. Jadi oleh sebab itu maka kita tak rasa apa-apa kita minum air. Tetapi kalau kita ambil herba, pasti memberikan reaksi sakit kepala kah, sakit tangan kah, sakit pinggang kah. Sebab apa? Sebab dia herba. Itu menunjukkan bahawa herba itu mempunyai satu kesan pada tubuh badan kita. Itu di sudut positive thinking, maksudnya kita fikir yang baik. Bila kita ambil herba, dia jadi sesuatu yang sangat baik, iaitu dia memberikan kesan sikit kesakitan pada tubuh badan kita. Pernah dengar tak Pak Haji sebut macam mana lebah itu nak keluarkan dia punya bunga, macam mana pokok nak keluarkan bunga bila lebah menggigit daunnya. Bila lebah menggigit daun, barulah keluarnya bunga. Begitu bagaimana tupai untuk memasakkan buah durian, maka bila tupai makan buah durian, hormon bau tupai itu menyebabkan durian yang lain pun turut masak serentak. Bagaimana angin panas yang datang terkena pada buah kurma yang masih muda, bila datang angin panas itu satu kegembiraan kepada petani-petani bahawa kurma akan masak. Bagaimana guruh berdentum di langit kuat, dem gitu. Dan akhirnya buah itu menjadi makin besar, buah mangga jadi makin besar. Masya Allah. Kesemua yang berlaku itu ada kebaikannya kalau dilihat pada pemikiran yang positif. Apakah termasuk juga dengan gunung Merapi yang meletus keluar dia punya lava-lavanya itu, angin asapnya yang mengandungi debu-debu panas, apakah itu satu kebaikan atau itu satu keburukan? Subhanallah. Dengan letusan yang kecil itulah mengelakkan daripada letusan yang besar, mengeluarkan lava terus berapi yang membakar kebun, tanah, rumah, manusia, batu dan besi. Sebab apa? Sebab letusan itu akan mengelakkan daripada letusan besar. Jadi kita bersyukur bila ada letusan kecil supaya tidak jadi letusan besar. Orang kalau marahnya sikit-sikit, marah sikit-sikit, marah lebih baik daripada marah sekaligus, marah meletus. Itu petanda yang baik. Jadi kalau kita pandang di sudut positifnya. Jadi begitu kita ambil herba sakit kepala, berartinya Masya Allah, dalam herba ni ada sesuatu. Dia bukan air kosong, bukan hampas kosong, bukan bubuk kosong, bukan serbuk kosong, tapi dia ada sesuatu. Apa buktinya? Aku sakit kepala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada orang makan sakit kepala, ada orang makan tidak sakit kepala? Orang yang makan sakit kepala itu sudah tentu dia mempunyai ada permasalahan tertentu dalam dirinya. Kalau orang lain tidak sakit kepala, tiba-tiba kita makan sakit kepala, berartinya kita ada masalah. Apakah masalahnya itu? Mari kita sama-sama mengkaji. Yang pertama, bila kita ambil sesuatu herba, herba itu diuretik, kencing banyak. Bila herba itu kencing banyak, dia menyebabkan dehydration, air kurang dalam tubuh badan. Maka tubuh akan mengambil air daripada otak, ambil air daripada kepala, menyebabkan sakit kepala. Kalau tak cukup lagi, tubuh badan akan ambil daripada pinggang, menyebabkan sakit pinggang. Sama seperti ibu yang hamil, dia perlu kepada kalsium, maka dia ambil daripada tulang. Tak cukup pada tulang, dia ambil pada gigi. Ibu akan sakit gigi, sakit tulang bila hamil. Orang akan sakit kepala dan sakit pinggang ketika ambil herba. Kenapa? Sebab tak cukup air. Satu. Yang kedua, bukan air yang tak cukup, sudah diminum air tu, minum, tetapi air itu tidak seimbang dalam tubuh badan kita. Sebab apa tak seimbang? Sebab kita kehilangan albumin dalam badan kita. Siapa yang banyak kehilangan albumin? Orang buat operation, orang yang ada masalah ginjal, orang ada masalah jantung, orang ada masalah kanser, orang yang ada masalah fibroid, itu orang yang kekurangan albumin. Bila dia kurang albumin itu menyebabkan keseimbangan air itu terganggu. Bila Pak Haji kata keseimbangan air itu terganggu, itu menunjukkan bahawa bahawa bila dia makan sakit kepala. Jadi oleh sebab itu soalannya, kenapa ambil herba sakit kepala? Kerana kekurangan air.
Bukankah dia sudah minum air? Ya, dia minum air. Tapi yang dia minum air itu tidak melekat dalam tubuh badannya. Dia keluar sebagai diuretik. Jadi oleh sebab itu dia perlu ada albumin untuk ikatnya. Ya, jadi oleh sebab itu kita perlu ambil bersama dengan kapsul haruan. Ini sudah boleh order kapsul haruan dengan Pak Asrul, Probumin, ya. Kalau tak ada Probumin, ambil kapsul haruan, boleh. Sudah bisa diorder, insya-Allah. Ya, baik. Jadi oleh sebab itu maka orang ambil herba tujuh angin, ambil herba rosea. Rosea itu apa? Rosella. Nama sainsnya Hibiscus sabdarifa. Hibiscus sabdarifa ini dia diuretik, dia banyak kencing, dia vitamin C tinggi, bagus, tapi dia banyak kencing. Jadi bila dia banyak kencing itu, Pak Haji sebut kata kemungkinan soalan ini dia kata sakit kepala yang bertambah kerana apa? Kerana kekurangan air. Kalau begitu orang sakit kepala ambil apa? Dia ambil mangosteen. Dia ambil apa? Daripada manggis cap. Itu Pak Supri bilang manggis cap atau mangosteen. Kita ada kapsul juga. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil itu, dia hilang sakit kepala. Sebab manggis itu perannya ialah untuk mengawal supaya air itu dapat tercukup di dalam kepala, dalam otak, air otak. Sama juga kita ambil buah manggis. Kalau di Yan ini kita tengok buah manggis. Kita ambil buah manggis, cuba kita bayangkan. Kenapa Allah jadikan buah manggis yang pertama dia hitam? Bukan hitam betul lah, hitam manggis. Hitam manggis itu macam coklat kehitaman. Kemudian tebal. Kemudian daripada tebal itu dia ada satu isi yang putih, yang lembut dan banyak air. Jadi oleh sebab itu kulit itu Allah desainkan untuk melindungi air cairan di dalam isinya manggis. Maka sama juga Allah desainkan kepala kita ini. Kenapa ada tempurung? Tempurung kepala. Sebab Allah desain jangan bagi air di otak ni kering. Kalau tak ada tempurung ni, kita jalan di tengah matahari itu, disedut oleh matahari, kering air kepala kita ni, air otak. Jadi Allah letakkan tempurung. Sama juga air kelapa. Air kepala, air kelapa. Air kelapa pun macam tu juga. Kalau tak ada, dia punya bahasa ni saya panggil apa tu, cangkangnya tu. Cangkang ataupun bagi tempurung, cangkang pula tempurung kelapa. Kalau tak ada tempurung, airnya kering. Tidak timbul istilah kata air kelapa pun lagi kan kering. Tidak ada timbul. Jika istilah ada, sedangkan lidah lagi tergigit. Betul, lidah kita walaupun pintar-pintar, gigi dan lidah itu bermain, tetapi ada kalanya tergigit lidah. Ada. Betul kan? Tetapi tidak ada sedangkan air kelapa lagi kan kering. Tidak ada istilah itu. Sebab apa? Sebab air kelapa tak pernah kering. Sebab apa? Sebab dia dilindungi. Begitu juga air otak, dia dilindungi. Begitu juga dengan manggis. Dia dilindungi oleh kulitnya itu. Jadi bila kita ambil kulit manggis, dijadikan bubuk jadikan kapsul. Itu kalau di Indonesia dipanggil Garcia. Garcia untuk putih kan. Ya betul. Sebab isi manggis itu putih. Putih. Sebab apa isi itu menjadi putih? Sebab kulitnya itu mengandungi warna. Warna apa tu? Pak Ji nak sebut warna apa tu? Warna kulit manggis. Warna kulit manggis itu melindungi isinya daripada menjadi gelap. Dia jadi putih. Masya Allah. Muka pun kalau kita ambil jadi putih macam tu. Putih macam apa? Macam isi manggis. Begitu. Jika orang hitam, macam mana? Kalau orang tu dia gelap lah. Gelap pun dia jadi putih. Gelap di dalam putih. Bukan putih dalam gelap. Dia punya macam tu. Jadi alhamdulillah, insya-Allah. Jadi oleh sebab itu maka soalan ini bertanya, tengok ya, dia minum herba tujuh angin dan rosea, kenapa sakit kepalanya bertambah? Jawapannya kerana kekurangan air. Kerana apa? Rosea itu diuretik. Apa yang mesti saya lakukan? Iaitu ambil saja apa dia? Ambil saja albumin atau kapsul haruan. Itu dia punya jawapannya. Okey, kemudian
Kalau untuk sakit kepala, ya, kita cuba mengelaboratekan dia punya pertanyaan ni. Dia kata, kalau saya sakit kepala, saya nak makan apa? Dua kita boleh makan, kapsul bajakah dengan kapsul manggis. Ya, alhamdulillah, kalau masa dulu orang membuat penelitian bahawa kulit manggis itu lebih cepat daripada paracetamol, lebih cepat daripada ubat kimia migraine, lebih cepat daripada ubat kimia untuk menghilangkan senggugut. Senggugut kan ketika kedatangan darah bulan itu, dia sakit kepala. Orang yang ada sis, orang yang ada sis itu bila datang bulan sakit senggugut, sakit bahagian perut tu, dan juga orang yang ada sakit kepala. Ya, Masya Allah ya. Jadi itu adalah antaranya. Tetapi senggugut ni untuk orang perempuan saja. Orang laki-laki tidak ada senggugut. Nanti kalau ada lagi cerita, ada orang kata, saya sakit ni, saya sedang sakit senggugut. Dia itu lelaki, bukan perempuan. Lelaki, mana ada senggugut? Kalau sakit tu namanya ulu hati, bukan senggugut. Kerana gastrik, fikir banyak. Ataupun kerana luka di bahagian usus, kena ambil herbal lain pula, bukan yang ambil herbal senggugut. Itu di antaranya. Aneh sekarang ni, zaman akhir mutakhir ni, Masya Allah ya, kadang-kadang kita pun tak tahulah dunia ya. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka kita kena, apakah perlu saya berhenti minum bila saya rasa sakit macam ni, sakit kepalanya? Ya, kita boleh berhenti, tapi kita gantikan yang lebih baik. Ingat, bila kita ambil herba, kita kena ada niat. Kena ada niat bahawa apa? Kita nak berhenti kimia. Bukan kimia itu tidak baik. Masya Allah, Pak Haji tidak sebut macam tu. Berartinya guna di waktu kita nak guna. Ya, tetapi kalaulah waktu kita boleh mengelakkan, kita cuba elakkan. Bismillah, kita elakkan. Kita cuba mengambil sealami mungkin. Tetapi kalau sudah tidak ada jalan pilihan, kena buat operasi kerana pendarahan yang besar dalam tubuh badan, itu kita tidak dapat elakkan. Ya, kita ada kebaikan, semua pengobatan ada kebaikan. Cuma aliran kita ini, aliran pemikiran kita ini, kita setkan di dalam pemikiran kita bahawa bila kita sakit, kita nak guna herba. Bila kita sakit, kita nak gunakan apa juga herba-herba sealami mungkin. Malah apatah lagi bila kita tahu bahawa penggunaan daripada kapsul manggis ini lebih cepat untuk menghilangkan migraine. Tadi Pak Haji dah sebut tentang sis ya. Bila kita kata tentang sis, bila ada sis, dia senak, senggugut, dia jadi sakit pinggang, dia jadi sakit kepala. Apa yang kita nak gunakan? Kita gunakan dia dengan menggunakan daripada sebut manggis atau kapsul manggis. Itu dia antaranya. Jadi alhamdulillah, bagi soalan yang pertama, Pak Haji harap bisa dipahami ya, bagi mereka yang bertanya dan bagi mereka mendengar, supaya dengan persoalan ini kita dapat untuk menggunakan balik segala keilmuan kita yang kita belajar sudah 80 kuliah. Itu dia antaranya. Masya Allah. Baik, soalan yang kedua ya, Pak Haji baca sini supaya kita terang untuk kita mula menganalisa. Bagi mereka yang sudah belajar sampai 80 hari dah tu, 89 hari itu, boleh dah menggunakan sebahagian pada ilmu ni. Cuba-cuba teka ya. Cuba-cuba teka. Cuma Pak Haji nak sebutkan, kalau kita tak ada klinik, kita tak ada perawatan, kita tak boleh bayangkan. Jadi sebab tu bukalah satu klinik juga, walaupun kecil-kecil di rumah, untuk belajar menterapi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dulu. Ya, itu kita belajar itu dulu. Baik, soalan yang kedua, anak saya sakit flu. Dia kata sakit flu, dia kata flu ya. Usia 2 tahun, sejak semalam saya beri dia herba SJ2 Habatus Sauda gel. Bagus, soft gel, Procumin. Okey, alhamdulillah. Bisa minta resep herbanya Pak Haji biar cepat. Ini dia. Jadi alhamdulillah di sini kita dapat faham bahawa usia anak ni 2 tahun ya, 2 tahun, kemudian dia flu. Apakah herba yang kita nak berikan? Okey. Kita tahu bahawa flu itu ialah salah satu daripada tanda kata sistem immuniti kita menurun.
Ya, bila ada flu, bila ada batuk, bila ada demam, itu menunjukkan bahawa sistem imuniti kita telah dicerobohi oleh patogen atau virus atau bakteri atau apa juga daripada unsur-unsur racun yang cuba masuk ke dalam tubuh badan kita, maka tubuh akan memberikan respon flu. Apa yang paling penting ialah flu ini, kita kena ingat dia daripada apa. Orang kata flu burung. Flu burung H1N1. H1 apa dia? Jadi H5N1 ya. Jadi itu daripada ada flu-flu itu berjangkit pada binatang-binatang. Itu juga kena lihat. Ada daripada unggas, daripada ayam ya. Pak Haji yang menternak ayam ini, boleh lihat kalau kena ayam mati. Jadi sebab itu kita berikan antivirus cepat-cepat. Jadi kita faham dulu, flu itu adalah daripada virus. Virus ini kuman lah. Baik. Virus ini ada banyak jenis. Yang kita dah dengar, Zika, Ebola, COVID-19, virus flu unta, flu burung, flu babi. Itu adalah merupakan jenis-jenis virus yang menyerang. Tidak mengapa kuman-kuman itu ada di keliling kita, tapi kenapa kita sihat dan kenapa kita sakit? Kita sihat apabila sistem badan kita, imuniti badan kita itu dia jadi shield, dia jadi perisai, melindungi tubuh badan daripada serangan. Kalau kena serangan, tapi kerana kita sudah terbiasa dengan herba yang mempunyai bahan-bahan antivirus yang membunuhnya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semalam Pak Haji terima daripada Kak Evi, ini satu benda yang sangat-sangat baik, boleh Pak Haji kongsikan ya. Ini dia. Kak Evi yang berada di Indonesia sepanjang COVID-19, alhamdulillah baru sampai balik ke Malaysia ya. Selamat balik Kak Evi. Selamat balik pula, selamat pulang ke Malaysia. Indonesia pun asalnya Kak Evi ya. Asal jangan lupa orang Aceh Kak Evi. Orang Aceh Kak Evi ni besanan Pak Haji. Ini besanan anak Pak Haji namanya Nasuha, kahwin dengan Ruqayyah. Ruqayyah itu anak pada Kak Evi. Alhamdulillah menceritakan selama pandemik ini Kak Evi mengamalkan rebusan serai dan rosella, SJ2, embun pagi dan kosinium. Ini menarik. Pak Haji nak tulis sini ya. Pertama serai, yang kedua ialah SJ2, yang ketiga embun pagi, yang keempat kosinium. Masya Allah. Baik. Yang pertama sekali Pak Haji nak sebutkan, tak ramai orang faham kata serai itu satu yang bagus. Serai dapur kita rebus saja, dia adalah bersifat expectorant. Banyak orang duk batuk-batuk, dia kata ada mukus Pak Haji tak mau keluar, ini membelit di paru-paruku, nafasku jadi kat situ. Itu adalah antaranya. Memang betul, bila kita usia kita makin tua, mukus makin banyak dalam tubuh badan kita. Sebab tu nafas kita pendek-pendek. Kalau kita makin tua dan kita sadar kita sudah jadi orang tua, macam Pak Haji ni dah tahulah tua, maka minum air serai itu selalu. Air serai itu potong, basuhlah serai itu elok-elok, ambil dia batangnya, tidak perlu basuh akarnya, ambil batangnya saja, tak perlu masuk daunnya, potong, buat seduhan saja atau rebus. 5 potong itu, 5 serai itu masuk dalam air lebih kurang dalam 2 liter. Rebus sampai mendidih dan minum. Terutama pada waktu pagi. Bila kita minum pada waktu pagi, mukus itu keluar. Itu yang kita kena ingat. Jadi serai ini salah satu daripada herba dia. Begitu juga kalau kita tak nak serai, kita ambil rosella. Betul? Rosella. Ya. Yang kedua ini, SJ2 ini ialah antivirus. Sama juga orang flu. Bila orang flu, kita ambil SJ2. Kalau anak-anak, mungkin kita tak perlu bagi SJ2.
Kecuali kalau dia serius, kita bagi embun pagi spray. Embun pagi kan ada offer lagi. Sekarang ni berapa beli satu dapat satu. Masya Allah. Berlaku di Malaysia, berlaku pula. Maksudnya valid di Malaysia dan valid di Indonesia. Itu adalah antaranya. Jadi SJ2 ini, kalau kita tak ada SJ2, ambil embun pagi. Kalau kita ambil SJ2 dan embun pagi, bagus. Ya, itu adalah antaranya. Kemudian yang keempatnya iaitu Cosinium Plus. Cosinium Plus pun memang betul, dia adalah antivirus, tapi dia menggunakan akar kuning. Pernah kita dengar akar kuning daripada Sulawesi? Akar kuning daripada Kalimantan? Akar kuning, Masya Allah, akar yang panjang itu, akar kuning itu salah satu daripada herba yang terbaik daripada 10,000 spesies herba terbaik di Indonesia. Kalau orang dulu, kalau kita pergi ke Kalimantan, kita pergi ke Pontianak, kita pergi ke Sulawesi, ke Makassar, kita pergi sana, kalau pergi tengok pasar, orang pasti jual akar kuning. Tak kira lah orang Dayak kah, orang Bugis kah, orang apa kah, semua. Hatta di tempat Pak Haji pun dahulu selalu ada orang jual dia punya akar kuning. Tapi sekarang sudah kurang sebab masyarakat sudah tidak tahu tentang kegunaan akar kuning. Akar kuning itulah antivirus. Ada di dalam Cosinium Plus. Cosinium Plus yang ada di dekat dia punya Malaysia ni kita panggil Cosinium Plus. Jadi itu adalah akar kuning. Akar kuning ada kapsul akar kuning dari Indonesia khusus untuk akar kuning. Itu terbaik. Masya Allah. Baik. Jadi dalam masalah flu ini kita kena tahu dulu. Flu tu sebab apa? Virus. Alhamdulillah. Jadi sebab itu dia kata saya semalam sudah beri herba SJ2. Baik. Kita bagi baru semalam, dia tak dapat bereaksi lagi. Malah SJ2 ini kalau boleh, SJ2 ya, SJ2 kalau boleh buka kapsul itu, masukkan ke dalam gelas, masuk air panas, buat seduhan. Itu lebih berkesan. Kalau kita nak bunuh virus, kita buat selang satu jam. Satu kapsul SJ2, air panas kita minum, sejam lagi satu kapsul, masuk air panas kita minum, sejam lagi satu kapsul kita minum. Lebih baik daripada kita masuk 4 kapsul sekali minum. Sebab apa? Sejam kali. Sebab seperti virus itu dipukul menyebabkan dia tak boleh untuk dah bangun lagi. Itu cepat sekali. 1 jam sekali. 1 jam satu kapsul pun dah cukup SJ2. Dan dia tidak ada rasa pahit, dia rasa seperti teh saja. Boleh masukkan di dalam air susu anak-anak. Kalau anak-anak itu tidak boleh minum, boleh tambahkan dengan madu. Supaya dia memberikan kesan, supaya anak-anak itu tak minum seperti rasa daun-daun lah. Itu di antaranya. Baik, kemudian SJ2, embun pagi kita spray, itu bagus. Masuk terus ke aliran darah, mesti spray di sini. Kalau dia tak berkesan, kita spray kat muka, kat lidah, ubun-ubun. Ni pintu. Pak Ji dah sebut dah, ada pintu. Ada beberapa pintu dalam tubuh badan kita. Pertama ni di ubun-ubun, cepat masuk sekali ni. Itu di antaranya. Baik. Begitu ubat Cosinium Plus, itu ubat demam juga. Betul, ubat sakit pinggang yang sangat baik. Kalau orang mengadu sakit pinggang, bagi saja Cosinium Plus, insya-Allah. Baik. Itu adalah yang antara. Yang kedua, diberikan habatus sauda. Apabila kita sudah bagi SJ2, jangan bagi habatus sauda. Ini ada dua sifat. Habatus sauda itu memang betul antivirus. Tapi dia minyak. Dia bekerja seperti minyak, larut lemak. Yang kedua, SJ2 ini larut air. Jadi kita tak boleh bagi macam tu. Ya, sama seperti orang kata kita tak boleh bagi susu dengan ikan. Susu dengan ikan. Susu bagus, ikan bagus, tapi tak boleh ambil bersamaan. Selang sikit selama 1 jam dah boleh kita ambil. Boleh ambil habatus sauda, gel, kemudian ambil SJ2, boleh. Atau habatus sauda gel itu dah cukup bagus. Cuma kalau di Malaysia ni kita ada
Apa dia? Madu habatus sauda. Pak Haji ingat dulu, ketika dulu-dululah Pak Haji pergi ke Mesir. Ya, di satu tempat, Aswan nama tempat itu. Di situlah tempat peternakan yang peternakan lebah yang mengambil bunga-bunga, ambil daripada manisan habatus sauda. Bukan campur minyak habatus sauda ke dalam madu, bukan begitu. Hari ni orang kata madu pahit. Madu pahit tu dia campur yang pahit-pahit di dalam madu. Proto wali, sambiloto, pasak bumi. Kalau madu pahit betul, dia bukan begitu, dia sifat alami. Apa tu? Madu lebah ambil daripada bunga pelawan, itu pahit. Atau ambil daripada pulai pandak, pahit. Nah, itu ada di Banting Murung, di kawasan Banting Murung, di kawasan Dr. Amir. Ya, Dr. Amir. Dekat Makassar itu Pak Haji pernah pergi satu tempat namanya Banting Murung. Bantingnya berartinya banting ni pukul lah, buangkan kemurungan dalam diri kita. Ini ingat lagi orang Banting Murung. Alhamdulillah, terima kasih pada anak-anak di Banting Murung yang sentiasa menghubungi Pak Haji, cerita mereka masalah. Bila ada lockdown ini, Banting Murung sudah tidak dilawati orang. Mereka bergantung kepada penjualan di situ. Apa nak jadi pada kami Pak Haji? InsyaAllah Allah yang beri rezeki kepada kita, tawakallah. InsyaAllah Allah akan bagi jalan-jalan keluar. Sekarang anak-anak Banting Murung sudah boleh mengirim madu pahit daripada pulai pandak. Pokok pulai. Pokok pulai itu ada banyak jenis juga. Di tempat kita di Jogja, ini kena tanya kat Pak Agus, baru dia tahu ya. Ada pokok pulai besar ni. Pak Haji tak pernah lagi lihat pokok pulai ni, 2-3 pemeluk ni, besar. Tingginya Masya Allah. Pahit memang orang ambil kulit pulai pandak itulah untuk dibuatkan, untuk apa? Dibuatkan obat, buangkan keracunan. Jadi dia pahit. Begitu juga kalau madu lebah ambil daripada bunga tu, dia jadi pahit. Itu ada di antaranya. Jadi yang Pak Haji nak kaitkan madu habatus sauda bukan madu yang dicampurkan dengan habatus sauda, tetapi madu yang diambil daripada bunga habatus sauda. Yang ambil adalah mesin ekstrak. Mesin ekstrak tu siapa? Dia adalah lebah. Lebah menjadi mesin ekstrak yang terbaik. Itu ada di antaranya. Baik. Anak saya sakit flu, usia 2 tahun, sejak semalam sudah saya berikan SJ2 habatus sauda Prokumin. Prokumin ni Pak Haji rasa-rasalah ya, iaitu albumin lah. Kalau kita panggil probumin. Kalau Prokumin ni boleh jadi Prokumin ni iaitu kukumin. Kukumin itu daripada kunyit. Kalau probumin daripada ikan haruan. Baik, kalaulah ini maksudnya Prokumin, yakni ambil daripada kunyit. Kunyit pun memang anti flu. Dia ada antioksidan. Kurkuminoid. Dia ada flavonoid. Kalau dalam kunyit, kurkuminoid. Betul. Prokumin. Mungkin itu. Ya. Kalau albumin, ya betul juga. Itu dia antaranya. Bisa minta resep herbanya Pak Haji biar cepat. Ini dah cukup cepat dah. Perlu minum satu lagi pil. Pil kesabaran. Pil kesabaran. Sabar. Ya, sabar. Jangan nak bagi banyak-banyak sangat ke anak ni baru usia 2 tahun. Tapi berikan untuk amalan supaya dia jangan kena lagi. Tapi ada satu hal yang Pak Haji nak bincang kat sini. Kadang-kadang anak-anak ni flu sebab apa? Yang pertama, dia tidur lewat. Dia tak cukup rehat. Dia jadi flu. Itu adalah antara yang Pak Haji nak sebutkan. Yang kedua, boleh jadi anak-anak flu ini ya kadang-kadang kerana racun asap rokok daripada siapa-siapa juga, jiran-jirannya ataupun teman-temannya. Jadi kita kalau begitu kita kena ingat betul-betul. Bukanlah asap rokok tu ada virus. Nanti ada orang kata, Pak Haji, manalah asap rokok ada virus? Ya, tak ada virus, tapi kan melumpuhkan sistem imuniti. Bila melumpuhkan sistem imuniti, hujan sedikit pun dah jadi sakit dah. Kita dulu mandi hujan.
Kalau hujan turun, wah, mandi air hujan itu seperti mandi air terjun di kampung. Tapi hari ini anak-anak kena air hujan demam. Kenapa? Kenapa? Soalnya sistem imuniti dalam tubuh badannya lemah sistem imunitinya. Jadi itu adalah kita kena ingat bahawa kadang-kadang sel darah putihnya itu dia jadi kurang. Kalau jadi lebih sangat pun tak boleh, dia imbang saja sel darah putih itu. Itu dia antaranya. Baik, alhamdulillah. Jadi kita berehat sebentar untuk berikan laluan pada iklan. Silakan. Alhamdulillah, kita sambung lagi Bapak Ibu, tuan-puan, jangan ke mana-mana ya, bagi mengikuti bersama dengan Pak Haji bagi soalan kita yang ketiga ini. Satu yang menarik ya, yang Pak Haji nak cerita pada hari ini. Ada seorang sahabat saya, sahabat ini terkena virus HIV semasa beliau menolong orang kemalangan. Mula-mula naik kayak pada badannya, naik kayak bermacam-macam di badannya, dan sekarang terlantar disebabkan demam yang berterusan, sentiasa demam. Biasanya orang HIV ni yang Pak Haji tahu, tengah hari sikit demam lah, dia jadi sejuk, dia jadi tak kuat, lemah sebagainya. Beliau sudah menggunakan embun pagi hampir 4 botol, dan sekarang hemoglobin darah semakin naik, cuma demam saja yang semakin kerap. Itu di antaranya. Baik, Masya Allah ya. Jadi di sini ada beberapa indikator yang perlu kita tengok, iaitu pertama ialah CD4 ya. Ujian ke atas sel kita ini, kita panggil ada satu ujian tentang imuniti kita meningkat atau tidak. Yang kedua, kita uji kepada count, maknanya jumlah virus. Jadi itu dia meningkat atau tidak. Jadi biasanya range yang diletakkan untuk ujian imuniti ini, dia mestilah mencapai 497 hingga 1465. Itu di antaranya. Jadi kalau ada di bawah itu, biasanya kalau di bawah ada 200 dan sebagainya, makin rendah itu, itulah kita perlu ambil herba untuk meningkatkan daripada segi jumlah CD4 ni, ujian pada CD4 ni. Jadi oleh sebab itu, maka berdasar pengalaman Pak Haji, kita bukan gunakan embun pagi saja, tetapi kena guna SJ2. Paling minimal 9 kapsul pada satu hari, 3 pagi, 3 petang, 3 malam, 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Jadi sudah tentu kita memerlukan jumlah yang cukup banyak. Jadi oleh sebab itu, Pak Haji cadangkan kalau datang sendiri terus ke sini, mengambil perawatan bersama Pak Haji gratis saja, tak perlu bayar. Yang penting kesembuhan, yang penting kita dapat menikmati hidup yang baik. Itu yang pertama. Ujian yang kedua ialah ujian peningkatan dia punya virus ya. Pertama peningkatan imuniti, yang kedua adalah bagaimana dia dapat mengurangi jumlah virus di dalam darah
bagi pesakit HIV ini. Jadi oleh sebab itu maka bila kita gunakan ini, kita gunakan kalau dekat sini ada yang pertama yang akan Pak Haji bagikan SJ2. Kemudian kita nak meningkatkan imuniti ni, kita kena bagi dia dengan madu habatus sauda, ya, madu habatus sauda. Jadi ini adalah antaranya. Jadi kalau kita bagi, dan kita bagi juga dengan kapsul haruan, jadi dia akan menjadi semakin baik, masya-Allah. Cumanya bagi praktiknya SJ2 ini kalau boleh bagi mereka yang ada masalah HIV, kita buka saja kapsulnya itu 2 kapsul lalu dituang bersama dengan air panas, diseduh buat minuman untuk meningkatkan sistem imuniti kita. Itu sangat-sangat baik, masya-Allah. Baik. Maka pertanyaan di sini, demam semakin kerap. Memang betul. Demam itu adalah salah satu petanda sistem imuniti kita itu lemah. Dan tidak cukup, tidak memadai embun pagi itu kita spray saja walaupun 4 botol. Mesti ditambah dengan SJ2. InsyaAllah bila kita ambil SJ2, demamnya akan hilang dengan izin Allah. Jadi apa yang Pak Haji nak sampai ke sini, ada satu pengalaman menarik dahulu, ya, di mana Pak Haji telah mengambil seramai 10 orang pesakit HIV daripada Hospital Al-Ustar dengan dibantu oleh seorang teman Pak Haji, Bapa Suhairi, ya, Bapa Suhairi, di mana beliau telah mengambil dan pergi membuat lab test di BP Lab di Sungai Petani. Jadi nak dapatkan lab test ini bukan mudah juga, ya, nak ambil darah dan sebagainya, dan bila kita uji itu dan juga kos yang mahal, ya, kalau mereka sini nak pergi maka tak sanggup, RM450 sekali test, dan perlu membuat test. Kalau bagi pihak Pak Haji nak tengok bagaimana keberkesanan sesuatu herba ataupun SJ2 ini, bagaimana dia bertindak untuk menurunkan dia punya jumlah virus tersebut. Kerana kita menyatakan bahawa virus itu akan hilang dalam masa 6 minggu. 6 minggu. Jadi lebih kurang dalam 1 bulan setengah, ya. Jadi oleh sebab itu bagi kes-kes yang serius, kita tak boleh hilang dalam masa 6 minggu. Boleh mengambil masa sampai 6 bulan. Itu ada antara. Namun begitu dia akan menunjukkan satu improvement yang sangat baik. Kita boleh lihat nanti insya-Allah. Jadi sesudah kita mengambil 10 orang sampel daripada yang sudah serius, kita hantar ke BP Lab 2 minggu sekali. Alhamdulillah mendapati bahawa 8 orang lelaki dan 2 pesakit HIV perempuan yang telah kita hantar ke lab itu menunjukkan satu pencapaian yang positif yang mengejutkan sekali bagi pihak BP Lab juga untuk melihat apa yang terjadi kepada orang ini, ya. Itu adalah di antaranya. Baik, apa yang Pak Haji lakukan pada ketika itu menggabungkan antara 2, SJ2 satu, yang kedua bagi minum kopi radik. Kopi radik itu dia tak demam kalau kita minum dia. Jadi oleh sebab itu dalam penelitian yang dilakukan di suatu masa dulu mengatakan bahawa pokok pasak bumi juga adalah antivirus. Jadi kalau begitu maka ketika sibuk-sibuk orang berkata COVID-19 ini, ada peneliti-peneliti yang mula-mula mengeluarkan kata di sini ada satu penemuan mereka menggunakan pokok pasak bumi Eurycoma longifolia Jax, yang menggunakan bahan yang ada panggil Eurycoma lactone dan sebagainya. Kemudian bahan ini dikenali sebagai anti kepada virus COVID-19. Tiba-tiba bila dia keluar dalam internet, bila Pak Haji nak cek pula semua, maka laman tersebut telah pun ditutup. Berartinya ada satu kerahsiaan yang sedang berlaku di situ. Tetapi di sudut praktiknya, bila SJ2 diberi bersama dengan kopi radik diminum pagi, petang dan malam, 1 hari 3 cangkir tersebut, insya-Allah untuk COVID-19. Jadi itu adalah sangat-sangat berkesan apabila kita menggunakan pasak bumi. Tetapi yang Pak Haji guna ni bukan pasak bumi 100%, tapi percampuran sinergi daripada 7 herba lagi kuat.
lagi kuat daripada penggunaan pasak bumi sebagainya. Tetapi bila idea ni cuba dipertengahkan, jadi idea ni tidak disambut baik oleh masyarakat kita, kerana masyarakat lebih melihat bahawa Pak Haji ni buat bisnes, ya, orang kata bisnes talk. Cakap bisnes ni tujuannya untuk volumekan sale. Betulkah begitu? Banyaknya orang akan fikir begitu. Tetapi apapun tidak mengapa, ya. Nanti kebenaran itu akan muncul walaupun bukan hari ini, ya. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin anak cucu kita dan sebagainya. Cuba ingat apa yang Pak Haji pesan ni. Pasak bumi salah satu daripada antivirus. Kopi radik salah satu alternatif cara bagaimana untuk menghilangkan demam. Bagi yang bertanya begini, dia kata cuma demam saja yang masih kerap. Dia sudah hilang dah, alhamdulillah. Hemoglobin dia sudah naik. Dah, alhamdulillah, tu syukur dah. Dan Pak Haji percaya kayapnya juga sudah hilang, sakit kulitnya dah hilang, tapi dia kata dia demam. Demam tu sebab dia demam dingin, dia sejuk. Daripada pengalaman, bukan pengalaman Pak Haji lah, kena HIV bukan. Ini pengalaman orang sakit HIV. Pak Haji memerhati mereka ni sejuk pada tengah hari. Bila kita bagi dengan kopi radik, dia panas badan itu, maka dengan sekaliannya tubuh badannya itu menjadi sihat dengan izin Allah. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi jika kita tak ada HIV, boleh tak kita ambil SJ2? Boleh. Kalau kita tak ada HIV, boleh tak kita ambil kopi radik? Boleh. Untuk apa kita ambil kopi radik? Kita tak ada HIV. Untuk immunity, untuk shield, untuk perlindungan, perisai daripada serangan virus yang berada di mana-mana, apatah lagi di Malaysia kah. Walaupun Malaysia sudah diisiar sebagai negara zon hijau, alhamdulillah sudah membuka lockdown ini, sudah mula open, tetapi masih ingat virus itu berada di mana-mana di keliling kita. Kita saja yang tak nampak virus, tapi virus nampak kita. Pelanduk saja yang lupakan jerat, jerat tak pernah lupakan pelanduk. Itu peribahasanya. Jadi oleh sebab itu, ambil kopi setiap hari. Prevent, jangan bagi keluarga kita kena. Itu sebagainya, insya-Allah. Itu cara yang terbaik. Dan insya-Allah Pak Haji pada hari ini, Pak Haji azam, orang datang ambil ubat dengan Pak Haji hari ini, Pak Haji nak bagi mereka kopi radik. Walaupun 1, 2, 3, bagilah supaya mereka ni memperkenalkan, ya. Sebab hari-hari ramai orang datang ni terlupa pula nak bagi kopi radik. Ada ramai yang beli sendiri, itu alhamdulillah. Yang baru-baru mereka tak kenal, hari ni kita akan mula bagi, insya-Allah, dengan izin Allah, ya. Jadi itu di antaranya. Baik, Pak Haji pergi pada soalan yang keempat. Ni lagi menarik ni. Soalan yang keempat ni tentang orang yang ada masalah liver. Liver ni kembung perut, sedawa pun tak mau kembung, segah saja liver. Tetapi yang Pak Haji tak sebut ni, orang yang ada livernya itu menanah. Lagi dahsyat. Liver menanah, kena buat operation, buang dia punya bahagian nanah tu. Ngeri. Cerita pasal buang ni ngeri. Subhanallah. Jadi Pak Haji nak sebutkan bahawa liver yang menanah ini, Pak Haji gunakan satu produk baru kita. Apa nama produk baru kita itu? Dipanggil Water Booster, H2O Booster, ataupun Water Booster. Water Booster ini bila kita minum dia akan beri kesan dalam masa 1 minggu saja. Tetapi tak boleh ambil susu, tak boleh ambil minyak. Minyak ni kalau ada saja masalah di liver, ingat di liver, liver di hati, tak boleh ambil susu dengan minyak. Ini kena ingat, pastikan. Kalau ambil susu dan minyak itu kembung tak habis, ya, nanti dia akan sakit lagi. Sakit tak boleh tidur malam. Sebab apa? Minum atau makan makanan yang ada lemak, ada minyak, ada susu, ada santan. Sakit. Tak boleh berhenti. Tetapi bila dia guna saja Water Booster ini, nanah di hatinya akan hilang. Masya Allah. Sakit hatinya akan hilang.
Kalau sakit hati ni lain pula. Yang ni penyakit, bukan penyakit hati. Nanah itu bukan orang sakit hati itu. Orang sakit hati itu makan apa pun dia tak hilang selagi dia tak maafkan orang. Sakit hati sampai ke mati. Apalah artinya kalau dia maafkan orang, kan Allah bagi syurga untuk dia. Hidup sakit hati itu sampai mati. Kenapa? Ya. Ingat hadis Nabi SAW. Orang yang bersalah kemudian dia minta maaf dengan orang tu, tapi dia tu salah, dia minta maaf, wajarlah. Maka kerana dia memulakan minta maaf, kerana silaturahim itu jangan sampai putus, maka Allah sedia rumahnya di syurga, di taman syurga, di laman syurga. Masya Allah, ya, namanya syurga. Tapi kalau dia benar, Allah sediakan rumahnya di tempat yang tertinggi dalam syurga. Masya Allah. Ini menunjukkan bukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang mohon maaf dahulu. Menarik kan Islam tu? Sangat-sangat menarik. Ya. Jadi oleh sebab itu, apa yang Pak Cik sebut ni, hati, bukan sakit hati itu, bukan. Ini sakit hati menanah. Macam mana nak hilangkan menanah di hati itu? Tak ada ubat nak hilangkan menanah di hati itu. Tak ada ubat. Menyalahi hukum, mencari adat. Cari adat tu bahasa ahli sufi. Cari adat. Orang kata mana ada orang boleh berjalan di atas air, mana ada orang boleh terbang di udara. Yang boleh berjalan di atas air itu ikan, yang boleh terbang di udara itu burung. Kalau pun manusia boleh buat, manusia baru sama dengan ikan dengan burung. Begitu. Begitu juga disebutkan mana ada boleh hilangkan menanah di hati. Tak ada. Bukan anti-rex, tapi gunakan water booster. Subhanallah. Dengan izin Allah, nanti bersalahan doktornya. Doktor kata, kan aku tengok sudah ada, macam mana boleh hilang dalam masa sekelip mata ni? Itulah dia kerja Allah. Tu di antara yang Pak Haji nak ceritakan, pengalaman-pengalaman menarik ni. Sebab itu nanti besok tulis. Jangan tak tulis. Nanti itu di antaranya. Baik, Masya Allah. Okey, kemudian Pak Haji nak juga nak menjawab, ada pertanyaan yang mengatakan dia gatal-gatal di kulit. Dia makan SJ2 dah tapi tak hilang gatal. Pak Haji sebut kalau gatal dekat kulit maka SJ2 hilang. Tapi kenapa ketika saya makan SJ2 dia tak hilang gatal-gatal itu? Baik, sekarang kita pecahkan dulu. Kita buat pembahagian kenapa gatal. Yang pertama, gatal kerana virus. Ada masalah virus dekat kulitnya, ruam-ruam dan sebagainya, gatal juga. Yang kedua, kerana alergik makanan, gatal juga. Misalnya apa? Makan udang, makan sotong, makan udang, makan cumi, makan kepiting, makan ketam. Ketam, kepiting, sotong, cumi, bahasa Indonesia. Jadi kalau kita makan benda tu, dalam tubuh badan kita ada sel khas ni. Kita biasa dengar sel darah merah, sel darah putih. Ada namanya sel, mast cell. Mast cell ni bila kita ambil dengan makanan udang, sotong, kepiting tadi ni, kalau setengah-setengah orang dia jadi alergik kerana mast cell mengeluarkan histamin. Mengeluarkan histamin. Histamin tu gatal. Jadi kalau mast cell ini mengeluarkan histamin, gatal, namanya alergik. Kita bagi SJ2 sembuh tak sembuh. Alergi ini cara nak hilangnya anti-rex, bukan SJ2. Tu di antaranya. Gatal kulit ini boleh jadi anak kena, ayah kena. Sebab apa? Makanan lebih pada 8 jam. Makanan pagi dipanaskan, jadi makanan malam dipanaskan sebagai makanan sebelah pagi. Memang dia tak basi. Memang makanan tu masih elok lagi. Dan memang makanan tu enak, tapi alergi. Sebab apa? Lebih pada 8 jam. Jadi apabila dia ambil makanan alergi ni, dia gatal. Bila dia gatal, ambil SJ2 sembuh tak sembuh. Dia kena ambil apa? Anti-rex. Sebab dia dah cerita dia bukan antivirus lagi, tapi anti racun, anti bakteria. Itu adalah antaranya. Jadi kita ambil anti-rex. Jadi bila kita ambil anti-rex itu, baru gatal-gatalnya akan hilang.
Kemudian kalau ada lagi dia naik sampai menanah itu anti-react juga. Tapi kalau kulitnya sudah libat luka, terbuka, menanah itu di Indonesia kita ada Skylab tu. Skylab tu kita semprot hilang nanti nanah-nanah tu hilang. Kalau di Malaysia juga ada Skylab tu, semprot hilang. Tapi kena ambil internal anti-react, external dengan gunakan Skylab tu. Dia tidak boleh guna krim saja. Guna krim tak mau. Saya nak guna krim buk-buk saja, tak mau dia begitu. Ya, penyakit bakteri, makhluk halus bakteri tak boleh hanya dengan krim-krim gitu, tak boleh. Dia kena ada internal. Jadi itu adalah antaranya. Kena ingat bahawa penyakit kulit memang betul SJ2. Betul embun pagi, betul. Tetapi bagi penyakit kulit kerana alergik pemakanannya, maka kita kena menggunakan anti-react. Macam mana kita nak tahu kata dia alergik? Dia timbul waktu itu juga. Lepas saja makan, dia timbul. Tetapi kalau dah 4 jam makan baru timbul, itu racun. Di mana? Kerana masalah congested colon, yakni sembelit, dia tak boleh buang air besar. Bila dia sembelit, kulit mula gatal. Kulit itu membayangkan usus. Kalau kulit kita ada gatal-gatal, usus kita tersumbat, congested colon. Jadi oleh sebab itu maka colon itu mesti dibersihkan. Macam mana? Pelawas. Kita ada herba pelawas. Pelawas itu untuk membersihkan kolon. Pelawas atau herba tujuh angin. Tujuh angin pun membersihkan kolon. Dia ada yang dikenali sebagai morindin daripada akar mengkudu. Jadi kalau kita campur pelawas dengan tujuh angin, dia akan keluar. Dia akan keluar. Habis. Tetapi bagi setengah-setengah orang, dia tak perlu campur ni. Dia ambil kopi radik, dia dah lawas. Kenapa dia ambil kopi radik dia lawas? Sebab dalam kopi radik juga ada morindin, ada akar mengkudu. Jadi oleh sebab itu, morindin itu membuatkan dia lawas. Jadi kenapa dia perlu minum kopi radik? Sebab untuk lawaskan pembuangan air besar. Kenapa dia perlu ambil pelawas? Sebab ada morindin dan mengkudu. Sebab apa orang sakit kulitnya gatal? Sebab apa? Kolonnya itu bermasalah. Jadi oleh sebab itu maka kita harus meneliti, memerhati dan mendetailkan apakah pokok persoalan penyakit, akar permasalahan penyakit. Bukan simptomnya. Bukan simptom. Simptom itu dipanggil symptomatic treatment. Saya sakit kepala, Pak Haji. Bukan sakit di kepalanya. Cari akar permasalahan penyakit kausatif. Bukan kita ambil, dia panggil sebagai kita ambil untuk lihat kepada simptom. Symptomatic treatment beza dengan causative treatment. Bukan pada simptom. Itulah yang memerlukan pengalaman. Jadi sebab itu Pak Haji dah sebut dah. Ya, Pak Haji sebut. Kalau mereka yang sudah buka klinik, boleh datang ke sini. Tapi janganlah datang lama-lama. Datang 1 hari, 2 hari, menelaah. Jangan minta Pak Haji mengajar, tapi bertanya. Sebab kalaulah kita minta Pak Haji mengajar, Pak Haji pun dah tak kuat lagi nak mengajar sampai berhari-hari. Tapi kalau bertanya, Pak Haji boleh cerita sebab pengalaman banyak. Nanti kita ambil tip-tip kejayaan Pak Haji dalam perawatan. Pak Haji pun belajar juga dengan tip saudara-saudara kita, saudara-saudara yang datang, yang Allah berikan pengetahuan lewat bapa ibu sekalian. Jadi kita berkongsi supaya ilmu ni makin bertambah. Ini tempat rakaman Pak Haji ni, kantor Pak Haji. Kantor Pak Haji. Jadi dekat sini nanti Pak Haji akan lengkapkan nanti dengan perpustakaan herba. Mengkaji herba-herba di sini. Ya, mengkaji herba ni. Bagi mereka yang ingin mendalami, cuma apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa ilmu herba ni tidak habis-habis. Kalau kita kaji 10 tahun dahulu, kita tak jumpa. Ya. Pagi tadi Pak Haji membaca buku yang telah Pak Haji tulis
Rupa-rupa buku tu Pak Haji tulis 1998 tentang niat. Dia tulis buku tu pada tahun 1998. Sekarang sudah 22 tahun buku tersebut. Baik. Begitu juga ada buku-buku herba yang telah ditulis 20 tahun dahulu. Tetapi kita review semula, kita lihat semula. Ada tak sesuatu yang lebih kuat dan lebih cepat, yang lebih advance? Kerana dalam pengobatan Islam ini, dia tidak bersifat statik. Dia adalah bersifat mengkaji, iqra'. Penuntut-penuntut ilmu itu ada banyak keistimewaannya di dunia dan di akhirat. Jadi penuntut ilmu salah satunya menuntut ilmu pengobatan kerana Allah. Bukan kerana mencipta nama, bukan kerana kita nak disebut pandai, bukan nak kita disebut orang pintar, bukan nak kita sebut nama kita itu, bukan nak jadi ayam putih dalam majlis. Bukan. Tetapi nak mendekatkan takarub kita dengan Allah. Menghampirkan diri kita kepada Allah dengan kita melihat sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah di atas muka bumi ini. Salah satunya pengobatan. Masya Allah, Masya Allah. Tidak pernah habis ilmu Allah Ta'ala ini datang kepada kita. Jadi Pak Haji rasa itu saja yang Pak Haji nak sampaikan. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Putih
Tuhan memikirkan surah Hud. Upama pedang jago, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersudi yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lahat walau sekali. Hadapan cahaya kelihatan, segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Sekalipun maksum, sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, lamanya bertahajud. Banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Rindunya kami kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Serambi Madinah ya Allah. Ya Habib Allah ya Allah,
di akhir zaman ini.